Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi insyaallah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tazkiyatun nafs wa tarbiyatuha kama qarra ulama salaf, penguncian dan pentarbiahan jiwa sebagaimana yang diperakui ulama salaf. Baik. Kali terakhir kita bincangkan pada bulan lalu, kita dah habiskan berkenaan dengan tajuk punca-punca atau punca-punca bagi racun yang memberi kepada kesan pada hati. Itu kita kata ada 4 racun tersebut, iaitu pertama berlebihan bercakap, berlebihan memandang, berlebihan makan dan berlebihan bergaul. Dalam berlebihan bergaul tu kita bincangkan berkenaan dengan bahawa ada manusia ni yang kita bergaul dengan dia mesti tak boleh tidak kena jumpa. Ini seperti apa, untuk kita belajar menuntut ilmu kena jumpa dengan orang-orang sedemikian. Tak pergi kita akan macam hilang makanan untuk jiwa kita. Kemudian ada orang yang kita jumpa dia untuk keperluan macam makan polis ke mahkamah ke sebagainya, untuk hajat kita. Lepas ada hajat kita tinggalkan. Kemudian tapi ada orang yang dalam dua tadi keperluan kita, tapi ada orang yang kita bergaul dengan dia. Yang ketiga dan keempat ni dia ada masalah, sebab yang ketiga tu dia memberi kesan kepada kita punya sikap. Ada yang mendatangkan penyakit kepada kita dan ada yang merosakkan kita dengan sehabisnya. Kalau sekiranya orang tu ahli bid'ah ada pembawa mengajak kita kepada perkara yang syirik dan sebagainya, maka pergaulan dengan mereka ni adalah bahaya. Itu yang kita bincangkan, macam mana dia boleh memberi kesan kepada jiwa kita. So hari ini insya-Allah kita akan masuk tajuk baru, itu berkenaan dengan sebab-sebab hayatnya kalbu serta makanannya yang bermanfaat. Sebab-sebab kalbu kita hidup dan juga apakah makanan manfaat. Qala al-muallif, berkata para pengarang kita, ketahuilah bahawa perkara-perkara ketaatan adalah lazim bagi hayat kalbu seorang hamba seperti kelaziman makan dan minum bagi hayat jasad. Ketahuilah bahawa perkara-perkara ketaatan adalah benda yang lazim bagi hayatnya kalbu seseorang hamba sebagaimana kelaziman makanan dan minuman bagi hayat jasad. Maksudnya apa yang kita diberi oleh kita, ketaatan yang kita buat seperti solat, ibadat yang kita diperintahkan buat, sebenarnya ia menghidupkan hati kita, menjadikan kita sedar kita ada pencipta. Kalau anda kata kita tinggalkan perkara ketaatan, dia akan menjadikan diri kita ni putus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kenapa kita katakan hayatnya kalbu tadi, sejauh mana dia ada hubungan dengan pencipta. So dan dia kata kat sini, semua perkara-perkara kemaksiatan pula adalah pada kedudukan makanan-makanan beracun yang akan merosakkan kalbu dan tiada jalan lari. Perkara maksiat pula dia sebenarnya macam racun merosakkan kehidupan kita. Mana dia ada kadang-kadang rasa bersalah, rasa berdosa, tapi kalau kita berterusan, lama-lama hati kita macam kita kata akan matilah, berakhir dengan kematian. Benda beracun kita makan, dia akan beri efek pada kesihatan sampai boleh kita mati. Macam tu juga kemaksiatan yang bertentangan dengan ketaatan, dia akan menjadikan kita perosak dan juga berakhir dengan kematian kalbu, tak ada jalan lari. Seorang hamba perlu beribadah kepada Tuhannya Azza wa Jalla. Seorang hamba perlu beribadah. Itu keperluan kita. Sebab itu pernah ada orang bukan Islam dekat sekolah international, dia tanya dengan pelajar budak Melayu kita Islam, sekolah international dengan sekolah antarabangsa ni, tuan-tuan kalau ada peluang hantar anak ke sana, jaga-jaga. Sebab kadang-kadang benda ni diorang sumbatkan racun-racun tu perlahan-lahan. Jadi ada budak-budak ni yang jumpa saya tanya, dia kata, Ustaz, ada kawan saya tanya, dia kata God is so great, Tuhan sangat berkuasa, kenapa nak kena sembah? Kenapa kita nak sembah dia? Tuhan sangat berkuasa, kenapa kita nak kena sembah dia? Kalau kita tak sembah pun dia maha berkuasa. Dia budak kita yang Islam pun macam betul juga. Lepas tu dia kadang-kadang dia datang, God is so great, Tuhan sangat berkuasa. Kalau tak hukum kita pun tak ada apa-apa masalah, kenapa nak hukum kita?
So jadi benda ni mendatangkan keraguan kepada anak-anak kita tanpa kita sedari. Sebab tu siapa-siapa yang ada lah hantar anak pergi sekolah antarabangsa sebagainya, yang medium apa bahasa Inggeris tu jaga-jaga sikit. Sebab benda ni perlahan-lahan. Yang terakhir macam akhir tahun lepas, ada seorang pakcik ni datang jumpa kami dekat Yayasan Taklim. Dia mengadu anak dia, tanya apa bukti Tuhan ada. Abah tak kerti jawab lah. Abah nak jawab macam mana? Anak tanya apa bukti Tuhan ada. Budak tu sekolah tanya macam tu. Dia umur 16 tahun. Yang kadang-kadang benda ni tadi kalau secara fitrahnya tak disoal pun. Dan kita naturally kita faham kita ada Tuhan. Dan naturally kita akan laksanakan ketaatan. Tapi bila kita mula start argue, masalah. Persoalkan. Dia benda-benda macam ni sebenarnya banyak orang tak perasan. Mana benda-benda macam ni dia akan menyebabkan. Sebab keperluan kita kepada ibadat tadi sangat penting, sangat besar. Kita perlu ibadat. Bukan Allah Ta'ala perlu kita beribadat. Kalau kita nak ibadat, Allah Ta'ala Maha Kaya. Tak perlukan kita. Mana alam ni bergerak, matahari terbit, terbenam, tak ada kaitan dengan kita. Allah tak jadikan untuk kita pakai. Kalau kita tak nak beriman pada dia pun, dia Maha Kaya. Tak rugi dia sedikit pun. Itu asas. So yang perlukan ibadat tu kita sendiri sebenarnya. Dan para ulama bahaskan di antara kepentingan ibadat tu macam menghapuskan dosa. Dan dosa kita buat sehari-harian, solat kita bersihkan, kan? Kemudian kita datang dengan ibadat kita buat tadi, kita rasa takwa, rasa Allah Ta'ala perhatikan kita. Dan dengan ibadat kita buat, kita dapat cinta Allah Ta'ala dibalas balik. Kalau tak kita cinta Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak balas balik. Buat apa? So, jadi dengan sebab itu memang kita ada rentetan banyak perkara. Memang keperluan kepada ibadat ini sebenarnya adalah paling besar. Manusia perlu beribadat, perlu ada hubungan dengan Tuhan dia. Dan seorang hamba juga perlu fakir kepada Allah Ta'ala dan kefakiran diri. Dengan kefakiran, dia kena berharap dan bergantung. Sekali saja seorang hamba tersebut merasakan dia tak perlu kepada Allah Ta'ala, dia masalah. Kadang-kadang ada orang tu dia kata macam, entah dia belajar macam mana, saya tak faham juga. Dia kata, kita ustaz tak payah doa, dia kata. Sebab Allah Ta'ala tahu keperluan kita. Tunggu je lah dapat ke tak dapat. Ini masalah sebab Allah Ta'ala kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berkata Tuhanmu, doa kepada aku mustajabkan kamu. Mana memang Allah Ta'ala suruh kita berdoa, dan para anbiya semua berdoa, melafazkan doa. Nabi Ayub kesakitan, kena penyakit, dia doa kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa lapar, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi Zakaria nakkan anak, dia doa kepada Allah Ta'ala. Tak ada seorang para anbiya dia diam, tunggu, biarkanlah apa jadi. Cuma seringlah tersebar kisah yang tak sahih. Kononnya Ibrahim AS ketika dicampak dalam api, maka datang malaikat kena tanya dia kenapa tak doa. Dia kata pengetahuan Tuhanku tentang diriku menyebabkan aku tak perlu berdoa kepadanya. Ini salah sebab kita hamba. Kena zahirkan kita ni hamba dan juga kita fakir kepada Allah Ta'ala, harap kepada Allah Ta'ala, perlu kepada Allah Ta'ala. Dia bukan kita kata tak payahlah, tak apa, saya tak perlu. Ini adalah kesombongan. Sebab tu kenapa dalam ayat yang saya bacakan tadi Allah kata innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sehingga orang yang sombong daripada ibadat kepadaku, sebut doa, tapi Allah Ta'ala sebut sesungguhnya orang sombong daripada beribadat kepadaku akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ini kesombongan dalam beribadat. Dan doa tu adalah ibadat. Sebab tu kenapa kefakiran kepada Allah Ta'ala tu kena dizahirkan. Tak boleh kita kononnya tak apa, malu ke tak boleh, kena zahirkan. Sebab tu para anbiya sendiri, Nabi SAW sendiri ketika perang Badar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kata Nabi bangun solat dan berdoa sungguh-sungguh sampai jatuh kain-kain selimpang Nabi. Dan sampai macam tu sekali Nabi SAW berdoa meminta kepada Allah Ta'ala untuk dimenangkan. Sedangkan kita tahu bahawa qadar Allah Ta'ala berjalan, tapi doa untuk apa? Doa tadi kita ni hamba, perlu kita zahirkan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana seorang hamba mengambil segala punca hayat jasadnya daripada yang berupa berterusan mengambil makanan yang bermanfaat pada waktu-waktu beriringan, macam dia diperlukan, macam mana dia kena ambil makanan supaya tak mati, kena makan berkala, ada sarapan, tengah hari, malam sebagainya. Macam itulah sepatutnya dia beribadat. Sebab tu ibadat kita Allah tak jadikan berkala. Tidaklah Allah Ta'ala longgokkan sekaligus. Ramadan saja beribadat, nanti bulan lain tak ibadat. Ini masalah. So ibadat kita kalau Allah Ta'ala jadikan pada kita ibadat harian, ada mingguan, ada tahunan, dia memang berkala. Macam ni keperluan kita kepada makanan. Bukan sepanjang waktu makan, kena makan, lepas tu berhenti makan, lepas tu makan lagi. Macam tu keadaan dia. Macam itulah sebenarnya ibadat.
Allah Ta'ala berikan kita ibadat yang berkala supaya kita ada kehidupan yang lain, dan kemudian kita isi pula lagi, kembali kepada Allah Ta'ala balik untuk mengambil bekalan, kemudian jalan lagi. Itu cara sebenar yang patut difahami bila anda beribadat. Itu matlamat sebenar, dijadikan ibadat tadi berwaktu-waktu. Macam solat sendiri kan Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran dan surah An-Nisa 103, Allah Ta'ala nyatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang solat, sesungguhnya solat ke atas orang beriman itu adalah kefarduan yang berwaktu-waktu. Allah Ta'ala susun waktu tadi, diaturkan berpadanan dengan keperluan kita. Sebab tu kena faham. Macam tu lah, macam kita makan pagi tengah hari, dan doktor kata awak kena makan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam. Doktor letak susunkan waktu-waktu tadi. Macam itulah sebenarnya makanan hati kita dengan ibadat perlu kepada berkala macam tu juga. Serupa sangat. Dia kata kat sini, apabila telah nyata kepadanya pengambilan makanan yang beracun melalui jalan tersalah lebih cepat di dalam memusnahkan jasadnya berbanding dengan campuran yang kotor. Okay. Dia kata bila nyata pada seorang tu memang makanan beracun, dia lebih cepat binasakan jasad berbanding makanan yang kotor. Sebab itu ada pembezaan di antara masalah maksiat ataupun kesalahan ataupun benda tak elok tu, dia ada benda peringkat tahap racun, perbuatan kita tu tahap racun, ataupun tahap kotoran. Kotoran mungkin sakit saja, tapi kalau racun boleh mati. Macam itulah sebenarnya apa perbuatan dan amalan yang kita buat, yang hidupkan kita. Ibadat itu hidupkan kita. Yang mana merosakkan kita, dia ada tahap-tahap dia. Dia kata lebih cepat. Dia kata maka hayat kalbu seseorang hamba lebih utama diberatkan berbanding jasadnya. Maksudnya kalau orang terfikir balik dengan masalah makanan tadi, kalau dia makan benda salah dia boleh mati, dia makan benda kotor dia boleh sakit. Macam tu juga dia kena sedar bahawa pengisian jiwa dia adalah benda penting macam tu juga. Sebab bahaya mati kalbu lebih besar daripada mati jasad. Kalbu kita mati lebih teruk daripada matinya jasad kita. Kerana hayat jasad ini melayakkan untuk hidup tanpa bertimbun dengan penyakit dunia. Kerana hayat jasad, bila kita jaga makanan kita, jangan ada racun, jangan ada benda kotor, nescaya melayakkan untuk kehidupan tanpa tertimbun dengan penyakit di dunia. Tak ada penyakit lah. Kan jaga makanan, jangan berlebihan kadar dia. Kemudian jangan ada campuran racun ke, jangan ada benda-benda kotor ke, maka kita akan dapat hidup tanpa penyakit, insya-Allah kan. Itu cara kita makan. Sebab tu Nabi SAW sering ajar para sahabat tentang kebersihan. Dan mana kita kebersihan di dalam Islam ni, dia bersifat macam perubatan pencegahan. Banyak orang suka perubatan Islam, dia kata perubatan rawatan. Saya secara pribadi, saya kata dengan kajian yang kita baca, memang sebenarnya dia lebih banyak perubatan Islam ni perubatan pencegahan. Macam tuan baca kan, zikir pagi petang, azkar sabah wal masa. Ini sebelum kena, bukan lepas dah kena baru baca. Sebelum kena. Sebab tu mana basuh tangan, macam diasingkan tangan untuk najis, untuk makanan. Kan awal-awal Nabi asingkan, Nabi larang pegang tangan kita ketika qada hajat, ketika istinja dan sebagainya dengan tangan kanan, larangan yang sangat dahsyat. Nabi larang makan tangan kiri. Ini untuk pengasingan, bagi kita tahu mana penggunaan, pasal mungkin kita terlupa, mungkin akan tercemar makanan kita dengan tangan kiri kita, kita tak sedar. Maka Nabi larang macam basuh ruas-ruas jari, atau tuan-tuan lihat macam sunan fitrah, cabut bulu ketiak, buang bulu kemaluan, dan potong binitkan misai. Jadi benda-benda ini kita kata bila kita kaji balik, memang ia berkaitan dengan kesihatan. Berkaitan kesihatan. Cuma cara dia adalah pencegahan sebelum datang penyakit. Bukannya kita dah sakit baru sibuk nak buat. Itu kaedah Islam, dia mencegah lebih baik daripada merawat. Kita tahu benda berkenaan, memang kita tahu. Pasal kalau dah kena nak sembuh, wallahu alam. Ada ubat bermanfaat, ada mungkin tak jadi apa. Tapi bila sebelum daripada kena tu, itu adalah cara dia. So bila manusia tu dia jaga makan secara zahir, dia jaga makan, memang dia akan dapatlah jasad yang sihat. Tapi dikata macam kita tadi, bahaya untuk manusia tadi pada jasad dia dengan banding pada kalbu dia. Dia kata kalbu lagi dahsyat sebenarnya. Kalbu lagi dahsyat. Kerana hayat kalbu akan ada hayat jasad dengan makanan yang betul dan sebagainya, tak ada penyakit. Tapi dia kata hayat kalbu pula akan melayakkannya untuk kehidupan yang baik
di dunia serta kebahagiaan tak terbatas di hari akhirat. Hidup kalbu akan datang kepada kita kebahagiaan di dunia. Bahkan bahagia ni tadi pelik. Sebab seorang yang hati dia hidup, walaupun dia hidup dengan penyakit, hidup dengan kesusahan, dia gembira. Dia gembira, tak ada gundah gulana, tak ada keresahan, tak ada stres. Dan dia tak ada masalah. Dia hidup, dia ada masalah, ada kesusahan, tapi dia bahagia. So, kebahagiaan ni benda yang kita kata takkan diperolehi oleh hati yang tak betul. Hati yang tak kenal Tuhan saja, yang kenal Tuhannya, tahu matlamat hidup dia, orang macam ni saja yang akan hidup walaupun dalam keadaan musibah, dia tetap senyum. Sebab apa? Dia tahu Allah Ta'ala sayang dia. Dia kena sakit pun dia tahu Allah Ta'ala nak hapuskan dosa dia. So sentiasa positif. Kalau dia hilang barang pun dia tahu Allah Ta'ala nak ganti lagi baik. Sentiasa dalam keadaan positif. Sedangkan kalau kita bagi benda yang sama kepada orang yang hati dia tak hidup, kena je, kenapa aku? Hilang je, kenapa aku? Mati je, kenapa aku? Dan bila mak bapak dia mati, kenapa mak bapak saya? Mak bapak saya baik. Dia ingat orang baik tak mati katanya. Orang baik tak mati, orang baik mati juga. Ada orang lagi baik daripada mak bapak kita, itu para anbiya, mati juga. Tapi kerana kalbu dia tak hidup, dia tak peka dengan persekitaran. Dia tak cepat untuk bersabar. Dia tak cepat untuk sedar. Dia lebih banyak kepada kelalaian. Maka dengan sebab itu dia kata bahagia pasal kalau orang tu hati dia hidup, di dunia kalbu dia hidup, di dunia dia bahagia, akhirat dapat nikmat yang takkan terbatas. Itu kepentingan sebenar. Begitu juga dia kata kematian jasad akan putuskan orang tersebut di dunia. Mati jasad kita ni, kita putus di dunia je. Bahkan dia mula perjalanan kita ke akhirat. Memang kita kata kita tak nak mati, macam para sahabat sendiri radhiyallahu taala anhum, bila Nabi kata man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah wa man sakhita liqa Allah sakhita Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Dan siapa benci, tak suka jumpa Allah, tak suka jumpa dia. Lepas tu para sahabat kata, ya Rasulullah, siapa suka mati? Siapa suka mati? Memang logik lah, pasal anda takkan jumpa Allah Ta'ala kecuali lepas mati. Itu yang Nabi ajar. Tapi bila Nabi kata, barang siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Barang siapa tak suka jumpa Allah, tak suka jumpa dia. So para sahabat kata, ya Rasulullah, siapa suka mati? Siapa suka mati? Lepas tu Nabi terangkan, Nabi kata orang-orang yang beriman ketika kematiannya akan dibukakan kepada dia, melihat ke mana tempat dia akan pergi, maka dia sukalah untuk pergi berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, dibuka kepada dia ruang pada tempat apa dia akan pergi nanti lepas kematian, maka dia pun tak sukalah mati. Itu pengakhiran, penamat. Adapun ketika kat dunia ni tadi dia kata memang kalau kita apa-apa buat habis-habis pun mati. Yang kita kata macam cakap bukan mudah, tapi benda ni memang betul. Mati bukan hukuman. Mati bukan siksaan. So mati ni ada proses macam tuan-tuan daripada ada bayi kan, baby. Nak hidup kat dunia kena keluar dari perut mak dia. Kemudian daripada dia mula daripada baring tak bangun langsung, dia start golek. Proses dia golek. Kemudian dia mula merangkak, mengesot, kemudian merangkak, kemudian meniti, kemudian berjalan. Kan proses tadi lepas tu dia jadi kanak-kanak, lalu lompat, kemudian jadi remaja, kemudian jadi dewasa. Ini benda yang tak boleh kita berhenti. Tuan-tuan tengok kehidupan kita, mana kita boleh berhenti tua? Kita akan tua, akan mati. Macam pokok tu kan, daun dia tumbuh, kemudian berbunga, kemudian layu, kering, lepas tu tumbuh lagi. Macam itulah kehidupan kita. So mati bukan satu hukuman. Kalau dalam Kristianiti betul, dalam agama Kristian, diorang rasakan bahawa mati itu hukuman. Sebab memang ada disebut, dia kata the soul that sinners shall die. Mana-mana jiwa yang berdosa pasti mati. Tapi kita dan Islam, mati itu benda yang kita tak boleh lari. Kesedihan kita berpisah dengan orang yang kita sayang tak boleh kita elak. Tapi mati itu proses yang tak boleh tidak. Dah tulis dah. Ketika kita dijadikan dalam perut mak kita lagi, malaikat dah catatkan dah ajal, tempoh kita berapa lama. So basically kita kata kalau orang tu tak betul jaga diri dia, makan dia tak betul, bahaya jasad kita ni mati, tinggalkan dunia. Tapi dia kata kalau sekiranya itu kematian jasad, dia kata, dan kalbu pula dia kata, sedangkan orang yang mati kalbu dia kata yang tadi memutuskan di dunia, mereka kematian kalbu akan kekal kepedihan selama-lamanya. Melepas mati tu, kalau kalbu tu mati, lepas mati jumpa lagi teruk, lepas tu lagi teruk. Maknanya start daripada barzakh, start daripada mula keluar daripada dunia saja,
maka malaikat sambut pun dengan kasar. Diherdik kita dengan oleh malaikat-malaikat yang kasar. Masuk kubur kena tanya lagi dengan malaikat secara kasar. Dihimpitkan kubur ke atas orang tu dengan kasar. Bangkit pada mahsyar dengan semua sekali dengan ketakutan, kebimbangan. Sebab tu orang-orang beriman diberikan janji oleh Allah Ta'ala, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka takkan ada ketakutan ke atas mereka. Tiap kali mati, malaikat akan datang comfort dia. Nak mati, nak sekian, malaikat akan kata, jangan takut, jangan takut. Ini benda-benda yang datang daripada hadis dan Al-Quran tentang nasib orang yang beriman, yang hati dia hidup. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan atau tinggalkan dunia dalam keadaan hati dia mati, bahaya lagi dahsyat, dan lepas tu lagi teruk. Apa dia jumpai lepas kematian lagi teruk daripada apa dia jumpa dekat dunia. Ini bahaya. Sebab tu kenapa kematian kalbu ni lagi besar, bukannya jasad. Sebab tu kerana banyak orang tak kisah langsung dan sebagainya tentang kalbu dia macam mana, ada masalah. Sebab dia patut sedar bahawa kematian kalbu tu adalah lebih dahsyat. Berkata salah seorang di kalangan orang yang soleh, salah seorang di kalangan orang soleh, dia kata, alangkah peliknya terhadap manusia. Alangkah pelik terhadap manusia. Mereka menangisi terhadap orang yang mati jasad. Dia tangis terhadap orang yang mati jasad. Sedangkan orang tu, dia macam kita juga dapat tiket bas, tahu. Dia pukul 5, kita pukul 9. Dia naik dulu, kita nanti pergi juga. Bukan tak pergi, siapa ke tak pergi tinggalkan dunia ni. Perhati keliling kita lah, ni Ramadan tak lama lagi nak datang kan. Dan datang, tengok keliling, siapa lagi masih tinggal, siapa lagi masih ada. Saudara mara kita ke, adik-beradik kita ke, kan, jiran-jiran kita ke, berapa ramai dah hilang. Cuba bilang. Dekat sini kalau kita perhatikan, benda ni adalah benda yang pasti takkan boleh kita elak. Kematian tu pasti berlaku. Tapi orang sering bersedih dengan kematian jasad. Tapi dia kata, namun mereka tak pernah nangis terhadap orang yang mati kalbunya, sedangkan ia lebih dahsyat. Orang yang mati kalbu tu lagi dahsyat. Saya ingat satu pendakwah Ebit Liu. Dia pernah sekali dia sebut kat televisyen. Dia kata orang mati, keluarga menangis, dia kata. Sedangkan bila mati, kesian mati. Sedangkan mungkin orang tu beriman dan selamat. Tapi tak ada orang menangis, tengok kesian. Kalau orang yang mati dalam keadaan kafir, dia takkan dapat selamat langsung, dia kata. Takkan dapat diselamatkan. Takkan dapat apa keselamatan lepas kematian. Mana orang tu mati Islam, alhamdulillah. Kan dia mati di atas iman, dia mati di atas agama tauhid. Orang tu mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan, dia kata, takkan diselamatkan, dia cakap. Takkan boleh selamat. Orang tu lagi bahaya keadaan banding yang ini, dia kata mati sebagai seorang mukmin. Itu benda kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dah mati tu, tamatlah kita punya ujian. Tak timbul tajuk dah. Tapi mati kalbu tu lagi dahsyat sebenarnya banding dengan mati jasad. Maka oleh itu, perkara-perkara ketaatan kesemuanya adalah lazim bagi hayat kalbu. Sebab itu dia kata perkara ketaatan keseluruhannya adalah mesti bagi hidupnya jiwa kita, dia kata, hayat kalbu. Dan kita dekat sini akan khususkan dengan penyataan, kita tak sebut semualah, dia kata kita akan khususkan dengan penyataan kerana kepentingan terhadap kalbu ni seorang hamba dan kesungguhan keperluan kepadanya. Pernyataan mengenai menyati Allah Ta'ala. Ini contoh perkara-perkara kita akan ambil ni insya-Allah. Menyati Allah Ta'ala, ini antara perkara yang hidupkan hati kita. Ingat Allah. Kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ketiga, meminta ampun kepada Allah Ta'ala atau beristighfar. Seterusnya, doa. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian selawat ke atas Nabi SAW. Seterusnya qiyamul lail, hidupkan malam. Mana waktu tidur, orang semua tidur, kita bangun solat. Dia benda tu adalah tanda iman. Bila pasal terutama kalau kita duduk seorang-seorang. Orang tak tahu. Kalau orang nampak tu, orang jeling-jeling kita nampaklah macam hari qiyamul lail dekat orang buat kat masjid kan tidur, datang solat. Berbeza di rumah. Di rumah kita akan keadaan suka hati kita. Kalau orang tu berjaya dekat rumah dia buat qiyam, dia bangun solat walau 2 rakaat. Itu tanda keimanan dia. Yang masya-Allah benda tu besar. Tak payah banyak pun sebenarnya, tapi benda nak buat sangat payah. Nak tunggu ada zikir munajat lah, nak tunggu kena banyak kena ada dekat masjid. Tak, salah. Bahkan solat paling afdal seorang tu adalah di rumah, kecuali fardu. Yang fardu datang masjid, yang sunat banyakkan dibuat di rumah. Bahkan Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabira.
yang kamu jadikan rumah-rumah kamu tanah perkuburan. Sallu fi buyutikum, solatlah dalam rumah kamu. Solatlah dalam rumah kamu. Bukan solat fardu. Solat fardu tu dia dah. Solat-solat sunat. Hidupkan rumah tu dengan solat-solat sunat. Kemudian muhasabah jiwa. Cek balik jiwa kita buat apa. Kemudian bersabar. Bersabar. Bersyukur. Itu bersyukuri nikmat Allah Taala. Bertawakal. Redha. Harap, harap. Mengharap Allah Taala. Takut. Dan juga mengenal hakikat dunia dan bertaubat. Mengenal hakikat dunia ni apa sebenarnya dan bertaubat. Baik. Kita masuk yang pertama. Yang pertama. Mengingati Allah. Ini antara makanan yang paling berkhasiat dan bermanfaat untuk jiwa kita. Pastikan dia hidup adalah pertama sekali mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata kepentingan zikir. Berzikir mengingati Allah Taala untuk kalbu. Adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Semoga Allah Taala bersihkan roh dia. Zikir adalah untuk kalbu adalah seperti air untuk ikan. Berzikir mengingati Allah Taala untuk kalbu kita adalah seperti air untuk ikan. Bagaimana akan jadi keadaan ikan apabila dikeluarkan daripada air? Bagaimana keadaan ikan dikeluarkan dari air? Apa jadi kat dia? Dia lemas. Macam itulah jiwa yang tak berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Telah menyebut Ibnu Syamsuddin Ibnu Qayyim dia kata apa yang mencegah 80 faedah dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, mencecah 80 faedah ditulis dalam Al-Wabilus Sayyib. Dia kata maka kita akan nukilkan sebahagian daripadanya dengan izin Allah Taala, dan nasihat ini kita nasihatkan agar rujuk kembali kepada kitab tersebut kerana kebesaran manfaatnya. Dia kata zikir ni apa faedah. So Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikumpulkan 80 faedah, mencecah 80 faedah berzikir mengingati Allah Taala. Dan siapa-siapa yang boleh cari buku tu, ambil buku tersebut lagi bagus. Okay? Cuma kat sini kita nukilkan sikit. Dia kata apa? Di antara faedah-faedah berkenaan adalah bahawa berzikir adalah makanan kalbu dan roh. Berzikir mengingati Allah Taala adalah makanan kalbu dan roh. Okey, sebelum tu kena peringatkan sikit. Bila tuan-tuan sebut tentang berzikir mengingati Allah Taala, dia ada dua maksud. Zikir sebutan dengan lidah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, dengan lidah. Dan satu lagi, ingat kepada Allah Ta'ala dengan keadaan. Berzikir dengan keadaan. Maksudnya contoh macam kita nampak orang susah. Nampak orang susah, kita teringat Allah Ta'ala pandang kita, kita bersedekah. Kita tengok benda maksiat, kita larikan mata kita. Itu zikir juga. Itu juga zikir. Bahkan zikir yang ni lebih jelas daripada sebutan mulut yang mungkin hati kita tak bersama. Kadang mulut kita melafazkan, tapi hati kita tak bersama. Hati kita ingat benda lain. Kadang-kadang lepas solat, subhanallah, subhanallah. Nak makan apa tengah hari kang? Tu fikir. Hari ni ada kenduri. Macam-macam akan lintas dalam kepala kita. Mulut kita sebut Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama mungkin hati kita tak sama. Berbeza dengan keadaan kita pakai zikir dengan keadaan. Contoh macam even solat kita, ibadat kita pun adalah zikir. Setiap ketaatan yang kita buat umumnya dia adalah zikir mengingati Allah Ta'ala. Atau macam Allah sebut dalam Quran surah Taha kepada Musa AS, wa aqimis salata li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Jadi solat itu juga didirikan kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala. So, sebelum kita masuk panjang dalam ni, kena define betul fahamkan. Solat, ibadat kita, puasa kita, itu ingat Allah Taala lah tu. Haji kita, zakat kita bayar. Kan kita simpan duit kan, orang tak tahu duit kita banyak mana. Jadi kita keluarkan juga zakat. Yang dalam bank orang nampak. Bawah bantal orang tak tahu. Simpan bawah katil ke. Jadi bila kita ada insentif kita inisiatif untuk bayar zakat walaupun orang tak tahu harta kita banyak mana, kita keluarkan zakat kita, perbuatan kita tu sebenarnya adalah tanda bahawa kita percaya kepada Allah Taala. Zikir Allah Taala lah tu. Sebab tu kena ingat, setiap ibadat yang kita laksanakan memang diberiringan dengan zikr. Bahkan kadang-kadang bentuk-bentuk ibadat tadi tu lebih besar ingatan kepada Allah Ta'ala berbanding lafaz. Berbanding lafaz. Sebab lafaz kita kadang-kadang mungkin tak diiringi oleh hati. Tapi kalau perbuatan kita buat dalam keadaan ingat Allah Ta'ala, itu benda paling besar. So kena ingat tu dulu sebelum kita masuk pada masalah zikir sebutan ni. Dia kata kat sini, dia kata di antara faedah-faedah yang dibawa oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan kitab beliau Wabilus Sayyib,
berkenaan dengan apa mengingati Allah Taala ni, apa kepentingan dia, apa faedah dia. Dia kata ada disebut, dia kata lebih 80, lebih kurang 80, 70 lebih, mencecah 80 faedah. So kat sini kita baca sebahagiannya. Bahawa zikir adalah makanan kalbu dan roh. Zikir ni kepentingan dia utama, ada antaranya adalah faedah-faedah dia adalah makanan kalbu dan roh. Apabila seorang hamba kehilangannya, maka ia menjadi kedudukan jisim yang disekat di antaranya dengan makanannya. Dia macam jasad yang tak ada makanan. Jasad yang tak ada makanan. Makanan fizikal dapat, rohani tak dapat, ingat Allah Ta'ala tak ada, maka dia macam disekat dari makanan. Di antara juga bahawa dia menghalau syaitan. Okay, nah, itu first thing first. Yang tadi berkenaan dengan ni lah, pasal kita sebut apa, ingat Allah Ta'ala, itu menjadikan kita, jiwa kita hidup. Tak dapat ingat Allah Ta'ala, maka jelas sekali jiwa kita mati. Memang kita betul lah, pasal kita kata bila kita buat ibadat, kita ingat Allah Ta'ala sentiasa, maka kita akan jauh daripada maksiat. Dan kita bermaksiat berterusan tadi akan menyebabkan hati mati. Dosa akan menyebabkan hati kita tertutup. So, sebab tu memang makin banyak ketaatan, makin banyak kita ingat Allah Ta'ala, makin eloklah hati kalbu kita. Okay. Di antara yang selain itu adalah bahawa zikir ni menghalau syaitan, menyekat syaitan, dan juga mematahkan akan percubaan syaitan. Sebab tu bila kita diajarkan ketika mana kita rasa sebarang perasaan yang bawa kepada kejahatan, sepatutnya kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat Allah Ta'ala dengan kata, ya Allah, aku berlindung dengan Allah dari syaitan direjam. Sebab Nabi SAW pernah nampak dua orang sahabat bertekak depan Nabi. Bertekak sampai last sekali seorang tu kata Muaz bin Jabal, ni tengkuk dia ni, urat ni kembang. Lepas tu Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi kata, aku tahu satu kalimah, satu kata-kata yang kalau dia ni cakap kata-kata tersebut, hilang perasaan marah dia. Perasaan marah dia tu akan hilang. Nabi sendiri cakap macam tu. Dia kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya perhatikan banyak orang tak amal. Nak marah kan, sepatutnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tergoda dengan benda bukan-bukan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak orang kadang-kadang dia punya lafaz lain. Kan, bila nampak benda apa, contoh macam nak marah, orang suruh istighfar. Kan, mengucap untuk orang mati. Kalau orang nak mati, kita katalah la ilaha illallah, dia nak mati. Kalau orang tengah marah, jangan suruh dia mengucap istighfar, bukan. Tuan-tuan kena suruh dia isti'adzah. Sebab ini dalam Quran Karim datang macam dalam surah Al-A'raf ayat 109, ayat 200. Kemudian surah Al-A'raf 34, 36, surah Al-Mu'minun 96, 98. Dalam ayat-ayat berkenaan, memang Allah Ta'ala kata, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah. Jika datang kepada kamu daripada syaitan sebarang bisikan. Bisikan tadi umum. Bisikan untuk bergaduh, untuk apa? Untuk menyombong, untuk rasa diri besar, untuk rasa orang tu tak patut kita minta maaf kat dia. Kan kita tidak bertekak ke orang. Nabi kata tak halal kita pulaukan dia lebih 3 hari. Nabi dah kata dah, orang terbaik adalah orang yang mula-mula mengucapkan salam. Tapi kita dengan egonya kita boleh kata, betul lah hadis Nabi tu, tapi dia buat dulu. Nabi dah kata dah tak halal, kita nak buat juga. Sepatutnya ketika perasaan tersebut datang, kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cepat ingat Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala, dia akan menghalang syaitan daripada mengganggu kita. Bisikan syaitan tadi yang datang akan disekat. Tapi oleh kerana banyak orang tak ingat macam ni, saya perhatikan macam tu, dia banyak terlepas. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, kalau datang kepada kamu dari syaitan sebarang bisikan, fasta'idz billah, minta perlindungan dengan Allah. Cepat-cepat minta Allah Ta'ala lindung kita. Sebab macam kita tengah terangkan dahulu, syaitan ni dia macam anjing degil, anjing garang yang ada tuan. Yang mana kalau kita bertekak dengan dia, cuba lawan sendiri, dia akan lawan kita balik. Tapi kalau tuan dia kata diam, tuan dia kan anjing garang kan, tuan dia diam. Macam itulah syaitan sebenarnya. Lepas tu salah seorang tabi'in dia kata, dia salah seorang tabi'in dengan salafus soleh, dia terangkan, dia cakap pada anak murid dia kata, kalau kau pergi lintas satu kawasan, ada kambing gembala, lepas tu ada anjing kat situ, dia kejar kau buat apa? Dia kata, aku lawan, aku baling batu. Kau tak lari, aku ambil kayu. Kau tak lari, dia cakap itu, kau tak lari. Kalau anjing yang terlatih, dia tak lari tau. Dia takkan lari, dia tunggu jaga tuan dia punya binatang, tuan dia punya kebun, takkan dia lari.
Lepas tu bila lama-lama anak murid dia cakap itu, akhirnya tabi'in dia kata, bukankah lebih baik engkau jumpa dengan tuan dia, engkau minta dengan tuan dia, cakap, encik, ni anjing encik ni kacau saya. Kemudian tuan tu akan kata, hei, anjing tu akan diam. Macam itulah syaitan. Dia tak boleh kita lawan dengan fizikal kita. Angkat besi ke, makan tonik ke, makan madu, tak ada apa. Yang penting adalah kita minta cepat-cepat dengan Allah Ta'ala. Sebab ingatan kepada Allah Ta'ala tadi memutuskan laluan dia. Ini kena faham. Sebab tu kalau kita dirangsang untuk benda-benda maksiat, dirangsang untuk buat benda-benda yang bukan-bukan, isti'adah lah banyak-banyak. Ini sunnah yang ditinggalkan. Kalau kata sunnah ditinggalkan, saya perhatikan ini antara paling dahsyat. Orang marah, istighfar. Mengucap. Sedangkan benda tu bukan ucapan yang patut diucap ketika itu. Ucapan yang patut adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sering saya perhatikan, banyak orang tak perasan. Okey. Dikatakan sini juga, di antara juga zikir ini faedah adalah meredakan Tuhan yang Maha Penyayang, menjadikan Allah Ta'ala redha kepada kita. Dan memang kita tahu bahawa kita ingat Allah, Allah ingat kita. Ini balasan yang sangat dahsyat. Berzikir dengan Allah Ta'ala ni, kebesaran dia, kehebatan dia adalah kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kan dalam hadis Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ana inda zanni abdi bi. Aku seperti mana hamba ku sangkakan aku. Mulai kau sangkakan aku akan tolong dia, aku tolong dia. Dia sangka aku akan sayang dia, aku sayang dia. Sebab tu jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta Nabi pesan dengan para sahabat, Nabi kata, janganlah mati seorang kamu kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Jangan mati kecuali dalam keadaan baik sangka. Yakinlah Allah Ta'ala akan ampunkan, yakinlah Allah Ta'ala akan selamatkan. Jangan dalam keadaan buruk sangka. Sebab Nabi, macam dalam hadis tadi kata, Allah Ta'ala kata, ana inda zanni abdi bi. Aku sebenarnya hamba ku sangkakan aku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersama dia bila dia mengingati aku. Idza dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Bila dia ingat aku dalam dirinya, aku ingat dia dalam pada diriku. Dia ingat aku dalam dirinya, pada dirinya, aku ingat dia pada diriku. Wa idza dzakarani fi mala'in. Bila dia ingat aku dalam satu himpunan, satu perhimpunan, dzakartuhu fi mala'in. Aku akan ingat dia pada satu perhimpunan yang lain, yang lebih besar, lebih mulia daripada perhimpunan yang dia ada. So ini balasan besar sebenarnya. Hatta para ulama macam dalam kitab fiqh doa dan zikir, Syekh Abdul Razak Muhsin Al-Badr, disebut, dia kata, kalaulah ada dalam berzikir tadi matlamat dia atau isi kandungan dia, iaitu kita dapat Allah ingat kita balik, cukup besar dah. Kalau bukanlah jadi tanaman syurga, bukan jadi penghapusan dosa, bukan sekian, jadi hanya satu, itu apa? Kita ingat Allah, Allah ingat kita balik. Tak besar lagi ke? Tuan-tuan perhatikan, kita dalam bilion manusia, nak perhatikan, nak tengok keadaan ni. Kalau tuan-tuan pergi haji atau pergi umrah, kan, orang tuan-tuan ada pangkat datuk ke, tan sri ke, apa pangkat tuan-tuan ada, tapi tengah-tengah manusia ramai tadi, tak ada siapa nak tuan, orang langgar je. Mahsyar nanti adalah keadaan yang paling dekat boleh dibayangkan adalah seperti itu. Semua orang menuju, bergerak beramai-ramai, tak ada siapa tengok siapa, sibuk nak sampai destinasi. Tuan-tuan, kita ada pangkat kat dunia ni, ada kedudukan kita di Malaysia, tapi sampai sana orang tak pandang lah. Tak pandang, beratur lah, tunggulah. Nak keluar masjid ke, masuk masjid ke, tunggu. Tak ada kita kata, oh, ke tepi. Saya. Tak ada pun. Tuan-tuan bayangkan dalam ini keadaan kita dengan pergi umrah sekali. Bayangkan manusia dunia ni 6 bilion manusia ada. Dengan tengah ramai tadi. Kita punya kedudukan macam mana agak? Belum lagi tu, daripada zaman Adam sampai terakhir, umat Muhammad yang akhir nanti, semua dihimpunkan sekaligus. Kalau balasan kita dapat untuk diingat Allah Ta'ala di sana nanti, kita ingat Allah Ta'ala di sini, Allah ingat kita di sana nanti, kan besar tu. Untuk dapat diingat dalam bilion manusia, yang kadang-kadang kita ni taklah amal ibadat bagus sangat. Amal ibadat kita tak bagus sangat, saya terus terang saya cakap. Terutama orang Melayu kita ni kadang-kadang suka ambil hotel dekat, pergi Masjidil Haram kan, pergi ambil package, jejak-jejak terus masuk masjid, terus hotel masuk masjid. Dia kerja dia ulang alik, hotel masjid, masjid hotel. Kalau kita tengok orang daripada India, Pakistan dan sebagainya kan, hotel jauh, orang Turki, hotel jauh. Diorang datang duduk sana, pagi ada dia, petang ada dia, sampai ke malam. Isyak boleh balik. Kita duduk masjid panas punggung, nak lari je. Diorang duduk situ,
Kita datang-datang dia ada. Dia ada. At least kadang-kadang separuh tu dia buat trip. 2. Subuh, dia pergi solat, kemudian patah balik. Kemudian tengah hari, daripada tengah hari Zuhur tu, dia pergi sampai malam. Duduk ada lah dia. Tunggu, bersolat, berdoa, baca Quran. Kita kejap-kejap balik hotel. Dia balik. Kan, pergi masjid, masuk hotel. Dekat kan. Seronok balik hotel. Duduk dalam hotel, lepas tu azan turun balik. Lepas tu bila pintu kena sekat, marah. Padahal sejam sebelum tu orang kena sekat. Kalau tak sekat, nanti orang berlambak dengan tengah kawasan tawaf tu. Nanti tak berjalan nanti. So dia sekatlah, alih ke sini, alih ke sana. Kita marah. Sekat orang solat. Padahal orang datang lambat. Dia kena sejam awal. Tapi nak faham kan, katakanlah dengan ibadat kita macam tu keadaan ibadat kita. Duk cuik-cuik sikit. Yang pakcik dari Pakistan, daripada India tadi duduk manjang. Tuan-tuan katakanlah ada suara dari langit ketika tu. Ada pintu syurga free. Ada seat syurga free, 5 seat. Daripada manusia yang puluh ribu yang ada tu, tuan-tuan rasa kita duduk nombor berapa? Untuk seat tu. Banding pakcik tadi yang baca Quran manjang, yang kita duduk alik-alik, ulang-alik pergi pasar. Lepas tu pergi Starbucks minum kopi. pergi sekian. Orang sibuk habis masa kat masjid, awak duduk habis masa dekat kedai. Orang tawaf Kaabah, orang tawaf kedai. Agak-agak kita dapat nombor berapa? Tuan-tuan bayangkan macam tu pun kita dah rasa macam kita takkan layak. Daripada orang ramai yang ada, kita rasa kita layak. Bayangkan 6 bilion manusia ataupun seluruh manusia daripada zaman Adam AS sampai sekarang. Sampai akan datang. Dikumpulkan di atas satu pentas. Tuan-tuan nak Allah Ta'ala berikan perhatian. Tapi kalau katalah pada tadi syarat macam tadi kan, balasan Allah Ta'ala untuk ingat Allah Ta'ala ada diingat kita balik. Bukankah besar? Sebab tu para ulama kata kalaulah balasan untuk kita ingat Allah Ta'ala satu je. Itu apa? Allah ingat kita balik. Cukup dah. Itu dah sangat besar. Sebab bandingkan kita dengan yang lain manusia ni kan, kadang-kadang ibadat kita tak cukup banyak pun. Tapi Allah Ta'ala kalau ingat kita, kan dalam keadaan rombongan kumpulan yang besar tadi, Allah Ta'ala ingat kita. Itu sangat-sangat bernilai. Kan? Sangat-sangat bernilai. Daripada jumlah manusia yang banyak, yang beribadat banyak sebagainya, tiba kita banyak berzikir mengingati Allah Ta'ala, banyak ingat Allah Ta'ala, maka kita akan boleh dikedepankan, boleh dapat kedudukan sisi Allah SWT. Ada seat, ada nilai depan Allah Ta'ala di hadapan juta manusia yang ada. Jadi besar. Sebab tu kenapa kadang-kadang kita macam masalah apa? Hasil ingat Allah Ta'ala ni kalau dia kata itu saja pun cukup. Tak payah terbang, tak payah nanti apa pegang-pegang air jadi sejuk, pegang air jadi panas. Kan orang suka kan zikir-zikir nak bukan-bukan. Nakkan balasan zikir tadi dengan benda fizikal, pecah mata sampai luar, pecah mata sampai rumah. Dia nak macam tu. Dia bukan nakkan kepada balasan ukhrawi, sibuk dengan balasan duniawi. So insya-Allah kita berhenti sini. Tadi banyak lagi kan, tak, kalau saya sambung kan tak berhenti saya. Tuan-tuan nak balik tak kan? Jadi pasal saya kalau saya teruskan saya tak boleh berhenti. Nanti ni. Jadi kita ambil situ, pasal kita ambil daripada Ibnu Qayyim kumpulkan zikir ni makanan kalbu. Siapa-siapa yang dia kata disekat daripada makanan kalbu macam disekat daripada makanan jasad. Okey. Menghalau syaitan. Itu meredakan Allah Ta'ala yang Maha Penyayang ke atas kita. Allah redha dengan kita. Ini ketiga kita ambil. Nanti insya-Allah kita ambil lagi. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.